Okey, saya dah masuk ya, Prof. Okey, boleh. Saya pun dah share. Okey, kita sudah pun berada dalam talian di page penerbit Universiti Malaysia Pahang secara live. InsyaAllah kita akan mulakan program diskusi kita tidak lama lagi ya. Diharap penonton dapat bersabar, rakan-rakan kita dapat bersabar sambil-sambil kita menanti dalam 2-3 minit program kita akan berlangsung. Mohon rakan-rakan dapat sharekan link yang kita adakan pada pagi ini. Komen boleh diberikan dalam ruang komen. Saya mengalu-alukan supaya dapat lebih ramai rakan-rakan kita di luar mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah. Panel kita juga sudah pun bersedia ya. InsyaAllah kita akan mulakan dalam 2-3 minit lagi. Sebelum tu saya menggalakkan, mencadangkan atau mengalu-alukan supaya link ini di-share lebih ramai mendapat manfaat ya. Kita nantikan dalam seminit 2 sebelum kita mulakan diskusi kita pada pagi ini, insyaAllah. Untuk maklumat rakan-rakan juga ya, bahawa kita sudah pun mengadakan lebih kurang dalam 11 diskusi sepanjang bulan Ramadan hingga ke hari ini. Jadi pada mereka yang ketinggalan siri-siri yang sebelum ini, kita telah membincangkan pelbagai topik, pelbagai bidang daripada tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran masing-masing. Anda boleh ke page kami, Facebook, penerbit Universiti Malaysia Pahang, klik pada bahagian video dan tonton hampir 11 siri yang sebelum ini kita adakan. InsyaAllah banyak manfaat yang boleh kita boleh share video-video tersebut untuk pihak lain ataupun rakan-rakan kita yang lain untuk mendapat manfaatnya. Kita nantikan dulu seminit 2 untuk kita mulakan diskusi kita, insyaAllah. Untuk mengetahui rakan-rakan juga, program ini diadakan sempena kita aktiviti karnival, jualan buku penerbit Universiti Malaysia Pahang dalam talian ya. Kita adakan untuk meraihkan karnival buku yang akan diadakan selepas ini dalam bentuk dalam talian sebenarnya. Jadi sebelum ini kita sudah ada MAPIL, Majlis Penerbit Ilmiah, dan kali ini disambung dengan program ataupun karnival jualan penerbit Universiti Pahang pula dalam atas talian. Jadi mereka yang ingin mendapatkan buku-buku penerbit boleh datang ke page ini untuk melihat senarai dalam page kita dan juga link mohbeli.com untuk mendapatkan senarai dan katalog buku penerbitan terkini kita. InsyaAllah dengan harga diskaun sehingga 9 Jun ini ya. Jangan lupa dapatkan peluang ini dengan membeli ataupun meneliti buku-buku yang menarik untuk kita baca sepanjang PKP ini dijalankan, insyaAllah. Dan juga pengetahuan semua, rakan-rakan juga page ataupun secara langsung ini juga boleh ditonton di page rasmi ya, Persatuan Editor Malaysia ya, Prof? Ya. Okay. Betul. Kita tunggu sebentar, seminit 2 sehingga satu view yang signifikan. InsyaAllah kita akan mulakan program kita. Tajuk kali ini pun agak menarik dan ramai juga yang ingin menanti-nanti ya diskusi kita pagi ini, insyaAllah.
Sekali lagi saya mengalu-alukan rakan-rakan untuk bersama-sama ya mewawarkan aktiviti kita ataupun diskusi kita pada pagi ini dengan menekan butang share agar ramai lagi pihak di luar sana, rakan-rakan kita yang sana di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian kita pagi ini insya-Allah. Kerana panel kita sudah pun berada di depan komputer untuk kita melakukan ataupun menjalankan program diskusi kita selama 40 minit siri yang ke-12 pada pagi ini insya-Allah. Diharap sabar ya hadirin hadirat, semoga seminit lagi kita akan tunggu insya-Allah. Okey, kita boleh mula ya Prof. InsyaAllah kita sudah pun Boleh. sampai jadualnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Facebook, rakan-rakan netizen, sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Dan sekarang ini kita sudah pun berada dalam bulan Syawal, hampir pertengahan bulan Syawal. Semoga segala ibadah kita di bulan Ramadan diteruskan ataupun kekal konsisten dengan ibadah kita lakukan insya-Allah. Dan hari ini kita kembali dalam slot diskusi suara Universiti UMP kali yang ke-12. Dan panel yang kita pilih hari ini juga bukan calang-calang panel untuk kita membincangkan satu lagi topik yang sangat menarik, yang sangat relevan, iaitu berkenaan tentang relevan atau tidak editor pekerjaan ataupun profesional editor ni. Adakah editor ni masih lagi diperlukan pada waktu sekarang ya? Banyak isu-isu yang berkait dengan editor insya-Allah. Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan tokoh yang tidak asing lagi adalah Profesor Madya Dr. Hamidi Muhammad Adnan. Assalamualaikum Dr. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat raya. Okey, Ya, Prof, selamat. Prof Hamidi adalah merupakan pensyarah ya di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaysia Pahang dan merupakan Presiden Persatuan Editor Malaysia PEM. Ini orang lama yang banyak menulis buku dalam bidang editorial, dan juga siapa yang belajar di Universiti Malaysia Pengajian Media pasti kenal ya profesor ini. Dan saya rasa ini adalah individu yang layak untuk bercakap dengan topik ataupun diskusi kita pada pagi ini insya-Allah. Okey Prof, kita ingin mulakanlah diskusi kita pada peringkat awal ini. Kalau boleh Prof, pusingan pertama ni Prof beri sedikit gambaran lah Prof. Mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana ingin mengetahui apa sebenarnya yang diistilahkan sebagai editor tu. Semua orang boleh jadi editor ke ataupun ada ciri-ciri editor tu? Mungkin Prof dapat sikit beri komen dan pandangan dulu peringkat pusingan pertama. Silakan Prof. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azli ya. Azli Syukri daripada penerbit Universiti Malaysia Pahang ya. Saya sebenarnya daripada Universiti Malaya ya, bukan Universiti Malaysia Pahang seperti yang salah sebut oleh Tuan Azli tadi ya. Okey, okey tuan-tuan sidang hadirin yang dihormati sekalian ya. Tentang editor ya, persoalan tentang editor, siapakah editor ya? Editor ya adalah salah seorang ataupun satu pihak ya yang terlibat dalam penerbitan ya. Penerbitan bermaksud ya seseorang ya mahu berkongsi bahan ataupun karyanya kepada pembaca ya. Jadi editor ini adalah orang yang menjadi perantaraan ya, di antara orang, di antara dalam, kalau dalam penerbitan, di antara penulis ya dengan pembaca ya. Jadi editor orang tengah ya, orang yang membantu kedua-dua pihak, membantu pengarang dan juga membantu pembaca ya, untuk dapat mengambil manfaat daripada penerbitan yang dihasilkan
Jadi istilah editor ini ya, dalam bahasa Melayu kita biasa sebut penyunting ya, tetapi istilah penyunting itu terlalu terbatas lah ya. Sebab editor ini lebih daripada sekadar menjadi penyunting ya. Tetapi istilah yang sekarang ini memang kita gunakanlah editor ya. Cuma dalam dalam perkhidmatan kerajaan ya, istilah editor ni tak ada sebenarnya ya. Yang ada pegawai penerbitan ya. Ataupun kalau di Dewan Bahasa dan Pustaka dia panggil pegawai perancang bahasa ya. Di Jabatan Penerangan dinamakan pegawai penerangan ya. Mereka ini tugasnya adalah membantu pengarang ya, membantu pengarang untuk menyampaikan idea dalam karya masing-masing dengan berkesan kepada pembaca ya. Pada masa yang sama mereka ini editor ini ya, berperanan untuk membantu pembaca supaya dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengarang dengan lebih berkesan ya. Jadi itulah secara ringkas editor ya. Sebagai orang tengah, sebagai pembantu, sebagai gatekeeper, penjaga pintu ya. Sebagai banyak lagi yang kita akan bincangkan kemudian ya. Okey, itu dari segi maksud ataupun tugas editor secara umum ya. Editor ini banyak tingkatnya ya, bergantung kepada penerbit ya, bergantung kepada tugas ya yang dilakukan ya, bergantung kepada seniority ataupun kekananan seseorang itu dalam jawatan ya. Dan tetapi ya, kalau dalam bahasa Inggeris disebutkan midwife ya. Editor is a midwife ataupun editor ini sebagai seorang midwife ni apanya, seorang yang menguruskan anak ni siapa ya? Terlupa istilah dalam bahasa Melayunya. Bidan ya, seorang bidan ya. Orang yang membantu shaping the manuscript, membantu membentuk manuskrip, membentuk karya ya. Kemudian seseorang yang membantu penulis menghasilkan karya, kemudian membantu pembaca untuk memahami karya itu. Itulah ya secara umum ya. Siapa editor ini ya? Dalam perkhidmatan penerbitan, editor ini, istilah editor ni memang lazim digunakan ya. Dan istilah di negara kita ni editor ni saya kira tahun 1990-an lah baru muncul istilah itu. Kalau sebelum ini dinamakan pengarang ya. Pengarang ya. Kalau di industri pesurat kabaran dia tak guna editor sangat, dia guna penyunting ya, istilah itu digunakan. Siapa mereka ini? Mereka ini secara umum ya, saya boleh katakan editor ini adalah pegawai ya. Level dia level pegawai ya. Dan kalau level bukan pegawai dinamakan pembantu editor ataupun penolong editor ya. Jadi di peringkat editor, kalau dalam perkhidmatan kerajaan mereka ini pegawai, jadi mereka ini akan bermula dengan level 41 lah ya, N41 biasanya. Iaitu mereka yang telah lulus mempunyai ijazah pertama ya, dalam apa juga bidang ya. Sebab siapa-siapa juga ya boleh menjadi editor ya. Ini satu perkara yang agak menarik ya. Siapa-siapa saja boleh jadi editor ya. Asalkan mereka ada minat dalam penulisan, dalam pembacaan ya. Sebab itu di Amerika sendiri ya, editor ini masih tahun 1990-an ya. Ada satu kajian dilakukan ya, dan didapati bahawa editor ini merupakan satu profession yang accidental ya. Satu profesi yang tak dirancang dari peringkat awal untuk orang menceburinya. Jadi siapa-siapa saja boleh masuk ya. Orang sains boleh masuk, orang sastra, orang ekonomi boleh masuk dalam bidang ini. Ya. Itu yang berlaku lah. Dan di Malaysia ini sebelum ada pengajian tentang penerbitan di Universiti Melaya, kemudian di Universiti Teknologi Mara ya.
Sebelum ada pengajian yang secara rasmi dalam bidang penerbitan ini, memang siapa-siapa juga boleh masuk menjadi editor, ya, asalkan mereka ada ijazah. Dan ya, sebab editor ini satu kemahiran yang boleh dibentuk, ya, yang boleh dipelajari dengan pengalaman, ya, dengan minat yang ada, ya. Yang itulah siapa-siapa juga boleh terlibat dalam bidang ini, ya. Tetapi ciri yang saya kira paling utama, ya, untuk menjadi seorang editor ini adalah ciri pembacaan ini, ya. Editor mestilah seorang pembaca. Seorang pembaca yang rapi, seorang pembaca yang aktif, seorang pembaca yang sentiasa berfikir tentang bahan bacaan yang dibacanya. Jadi kalau ada ciri-ciri itu salah satu ciri yang boleh melayakkan, ya, kita menjadi seorang editor. Ya, saya ingat permulaan itu, ya, yang dapat saya sampaikan. Ya. Prof, tadi Prof memberikan gambaran yang luas bahawa semua sesiapa saja yang memiliki kemampuan ataupun kemahiran ataupun minat yang dalam terhadap membaca, dia boleh menjadi editor. Ada tak pada pandangan Prof ataupun kriteria tertentu sebab editor ni macam-macam jenis lah. Ada editor perolehan, ada editor editor bahasa dan sebagainya. Ada tak kemahiran tertentu atau syarat-syarat tertentu untuk melayakkan dia menjadi jenis-jenis editor ini secara umumnya? Okey, oleh sebab editor ini suatu kemahiran yang boleh dipelajari melalui minat, melalui pembacaan, melalui pengalaman sehari-hari, ya. Jadi terdapatlah level-level, tahap-tahap editor ini, ya. Iaitu antaranya ada yang kita namakan sebagai editor naskah, ya, copy editor. Editor naskah. Kerja editor naskah ini secara umum dia berkait dengan menyunting manuskrip, ya, untuk dibaca. Ini editor naskah. Dia akan membaiki segala kesilapan, segala kecacatan yang ada pada bahan bacaan, untuk diterbitkan. Tetapi ada level yang lain, ya. Editor naskah ataupun editor kopi, di peringkat atasnya ada editor perolehan, ya. Editor perolehan ini tugasnya menyunting bahan di peringkat struktur, ya. Kalau editor kopi tadi, editor naskah, dia hanya menyunting naskah sahaja, iaitu bahan yang ada, ya. Tetapi editor perolehan ini dia lebih kepada menyunting di peringkat bentuknya lagi, di peringkat karya yang belum lagi terhasil dalam bentuk yang boleh diterbitkan. Ya, umpamanya pengarang mempunyai idea, ya, dan pengarang akan membincangkan idenya itu dengan bakal penerbitnya. Bakal penerbit itu diwakili oleh editor lah. Jadi editor akan memberi nasihat, ya, bagaimana cara untuk menghasilkan bukunya ataupun karyanya itu, ya, kepada siapa karya itu harus ditujukan, ya, bagaimana penyusunan bab-bab, ya, pada karya itu, bagaimana pendahuluannya, ya. Kemudian maknanya di peringkat idea, ya. Di peringkat idea ini editor perolehan lah, ya, yang tugasnya untuk mencari, membina, ya, membentuk, ya, idea, membentuk manuskrip, ya, sehingga menjadi manuskrip yang dapat dihantar kepada penerbit, ya, untuk kemudiannya disunting oleh editor kopi, ya, editor naskah. Okey. Kemudian ada lagi level editor yang lebih tinggi, ada ketua editor, ada editor kalau di luar negara itu ada editor siri, ya. Setengah penerbit dia terbitkan bahan bacaan itu dalam bentuk siri, ya, untuk membantu penjualan, ya. Siri umpamanya siri kalau di Malaysia ni mungkin kalau yang kita faham istilah siri ni siri buku sekolah umpamanya kan. Ada penerbit swasta terbit siri buku panduan SPM umpamanya kan. Terbit dalam satu siri itu ada 20 siri, ya. Jadi ada editor yang mengawasi keseluruhan siri itu, ya. Ada editor naskah yang mengawasi satu daripada keseluruhan siri yang ada itu. Yang itu, ya. Jadi itu editor
siri ya. Kemudian ada istilah ketua editor. Jadi timbul level-level ini adalah bergantung kepada keperluan penerbit ya. Ada penerbit yang saiz dia besar ya, yang editor naskah ini ramai umpamanya ya. Jadi ada perlu seorang editor yang kerjanya hanya merancang judul saja. Mereka tak menyunting, membetulkan ayat, membetulkan ejaan, tata bahasa itu kerja editor naskah. Ya. Ada di setengah penerbit, oleh sebab saiznya kecil, jadi editor ini menjalankan semua kerja. Ya. Dialah cari naskah, dialah menyunting, dialah tolong jual buku, dialah berhubung dengan pencetak. Itu di universiti macam itulah, Prof. Yang itulah kebanyakan industri yang kecil, tapi yang besar oleh sebab nak bagikan pengkhususan. Ada tengah penerbit dia khususkan. Dia ni editor buku sains sosial sahaja umpamanya. Ini saiz yang sederhana lah. Editor buku dalam bahasa Inggeris sahaja. Editor dalam buku dalam bahasa Melayu sains sosial sahaja. Jadi ini timbul kerana keperluan tadi, keperluan penerbit untuk untuk utilize lah ya, untuk to utilize di staff ya yang mereka ada. Jadi itu timbul istilah itu, tetapi istilah editor itu umum ya. Editor itu umum, kita maksudkan editor itu orang yang menjadi perantaraan ya, gatekeeper ya, di antara pengarang dengan penerbit. Dan satu lagi Azli ya, isu yang sering ditimbulkan ialah tentang ya, editor ini boleh tak ada ya. Editor ini satu jawatan, satu pihak yang kerjanya menyunting ini ya. Tapi dia boleh tak ada ya. Editor boleh tak ada, boleh tiada, tetapi kerjanya itu tak boleh tak ada ya. Kerjanya menyunting itu ya. Itu satu kerja yang mesti dilakukan dalam penerbitan ya. Jadi siapa yang nak buat? Sekarang ini timbul istilah self publish ya. Publish atau terbit sendiri ya. Pengarang dia terbitkan karya dia sendiri ya. Jadi nak jimatkan luang ya, nak jimatkan perbelanjaan, mereka sunting sendiri ya. Jadi ini yang banyak berlaku ya. Tapi walaupun mereka sunting sendiri, kerja penyuntingan itu masih ada. Masih dilakukan walaupun bukan dilakukan oleh seorang editor ya. Tetapi sebaik-baiknya karya kita yang kita nak terbitkan itu kita tak boleh sunting sendiri ya. Maknanya kalau penulis self publish, okeylah, tak ada masalah. Tapi harus karya itu disunting oleh orang lain, dibaca oleh orang lain ya. Pihak yang kedua, yang kedua editor. Untuk memastikan kesilapan ya, ataupun ya kesilapan lah ya, yang mungkin ada dalam karya itu dapat dikenal pasti dan dibetulkan ya. Kalau pengarang sendiri baca karya sendiri, sunting karya sendiri, mesti ada ada kesilapan yang berlaku ya. Mungkin kesilapan teknikal tak ada lah, ejaan semua betul, ayat betul, tapi kesilapan yang lain ya. Kesilapan dari segi komunikasi ini. Komunikasi di antara pengarang dengan pembaca. Pengarang bila menulis, ego dia sebagai penulis itu ada pada diri dia ya. Dia nak diri dia dipandang hebat, dipandang cerdik ya, dipandang tinggi. Jadi dalam keegoan yang menyelubungi diri dia sewaktu dia menghasilkan penulisan itu, dia mungkin terabai keperluan pembaca. Dia terlupa siapa pembacanya. Sehingga hasilnya komunikasi yang dia nak cuba sampaikan kepada pembaca itu tidak tercapai. Ya. Prof, ada satu soalan Prof ya. Sekarang ni kita berada dalam kata suasana ramai yang boleh terbit sendiri di media sosial ya. Ada yang boleh cetak sendiri sebagainya. Dan ada satu timbul isu di sini bahawa
saya dah tak perlu editor lagi lah untuk membaca, sebab pada saya bukan editor boleh peranannya pun bukan ada penting sangat umpamanya. Dia menerbit sendiri dan ramai yang tidak menggunakan ataupun tidak mahir kemahiran tertentu yang ada pada editor ni kan, umpamanya dari segi bahasa kan, umpamanya dari kata bahasa, dari segi gambar-gambar yang dia ambil, kadang-kadang dia pun tak tahu dia plagiat ke dia curi, dia tak tahu pun hak cipta ataupun apa undang-undang hak cipta kan. Jadi kalau benda ini semakin lama semakin membesar dalam masyarakat kita, apa yang kesannya secara langsung kepada hasil karya kita ataupun hasil kreativiti kita ni. Mungkin Prof ada sedikit pandangan kerana munculnya media baru ni yang terlalu banyak, kita dah boleh baca lah, kita boleh terbit sendiri. Macam mana pandangan Prof dari segi implikasi dia? Ya, sangat saya dah jelaskan tadi ya, bahawa walaupun editor itu tak ada ya, editor itu mungkin dapat kita abaikan, dapat kita sisihkan dalam proses penerbitan ya. Tetapi kerja editing, kerja penyuntingan itu masih harus kita lakukan ya. Siapa saja boleh melakukan dan sebaik-baiknya bukan penulis ya. Penulis menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan idea, karya dengan bahasa dia, dengan ya, kadang-kadang dengan kepercayaan dia ya, dan dia menulis untuk disampaikan kepada orang lain ya. Jadi dalam proses itu perlu ada pembaca ya, perlu ada orang yang lain ya, yang boleh membantu, yang boleh membetulkan, yang boleh dalam yang Tuan Ali sebutkan tadi dari segi undang-undang, hak cipta, semuanya itu akan dapat dibantu oleh editor yang pengarang tak dapat selesaikan sendirian ya. Tetapi masalah pengarang, mungkin pengarang katakan bahawa dengan ada kita nak gunakan editor, kita kena bayar umpamanya ya. Ataupun lama prosesnya ya, hantar kepada editor mungkin tak boleh siap ya, tak boleh siap dengan segera. Kita nak hantar, nak post dalam internet umpamanya lah ya. Nak post dalam internet, kemudian nak cepat ya, nak hantar kepada pengarang, kepada editor, kadang-kadang editor pun bukan bagus sangat ya. Ini ego pengarang ya. Pengarang rasa dia betul ya. Apatah lagi pengarang yang dah berpengalaman ya, dia rasakan bahawa dia serba betul ya. Kalau pengguna editor pun, editor lah boleh bantu apa kan. Tapi editor ini orang lain, orang ketiga ya. Editor ni wakil pembaca ya. Pembaca yang kita nak tujukan itu, sebelum dia baca, editor inilah yang berperanan, sepatutnya berperanan untuk membantu ini komunikasi ini, membantu komunikasi di antara dua pihak tadi ya, membantu pengarang dan membantu pembaca juga ya. Sebab itu perlu dilibatkan. Kalau kesannya ya, kesannya, saya ingat banyak kes ya yang berlaku dalam media sosial, di mana ya dalam media sosial, satu lagi gejalanya orang menulis tidak mengikut ya, tidak mengikut tata cara yang sebetulnya ya. Umpamanya menulis dengan singkatan dan sebagainya, itu sepatutnya itu tidak apalah ya, sebab itu mencerminkan diri penulis yang berkenaan ya. Kalau kita nak menjadi penulis yang dihormati, kita harus menggunakan bahasa yang betul, tata bahasa yang betul, fakta yang betul dan sebagainya. Kalau tidak, reputasi kita, nama baik kita sebagai pengarang, sebagai penyedia kandungan ini ya, content provider ini, orang kurang akan berikan penghormatan, kepercayaan kepada kita. Sebagai satu contoh, saya ingat minggu lepas ya, kita diviralkan dengan satu satu kenyataan media ya, lawatan seorang menteri ke Kedah ya. Di mana dalam lawatan itu dikatakan bahawa menteri berkenaan akan berjumpa dengan menteri besar Kedah Darul Makmur ya. Kemudian mereka akan berjumpa di Wisma Darul Iman ya. Itu di Kedah ya. Ini satu contoh di mana yang menunjukkan bahawa editor karya itu hanya disunting oleh penyedia kandungan itu ya, oleh penyedia bahan itu, tidak dibaca oleh orang kedua ya. Orang kedua yang kalau dia baca orang kedua itu, ada hal seperti itu tidak akan berlaku. Tapi sudah berlaku ya, dan hasilnya reputasi ya, reputasi, nama baik orang yang berkenaan lah ya, sama ada menteri yang berkenaan ataupun pegawai akhbar menteri yang berkenaan akan terjejas lah.
Ya. Jadi itu kesan yang besar dalam isu yang sekarang ini ya. Apatah lagi dalam media sosial, apatah lagi dalam bidang yang lebih serius umpamanya dalam penerbitan buku umpamanya ya. Penerbit ini ya, istilah terbit ni publish ya. Terbit ni maknanya kita nak berkongsi dengan orang ya. Publish mean to make people know. Ya, kita nak terbit ni, terbit dalam buku ke, dalam majalah, dalam surat khabar, dalam Facebook. Bila kita postkan itu, maknanya itu terbit. Ya. Jadi bila terbit, ya, kita nak orang tahu, kita nak berkongsi dengan orang lain. To make people know. Ya, ini istilah yang digunakan. Ya. Jadi sebab itu dalam rangkaian, ya, dalam rangkaian penerbitan itu, ya, sebelum sesuatu itu terbit, ada tercokol editor di situ, ya, ataupun editing di situ. Kerja editing itu ada di situ yang tak sepatutnya diabaikan. Jadi itu yang sangat kesan yang berlaku reputasi lah, ya. Nama baik, ya, nama baik seseorang ya, dalam kalangan pembaca. Itu yang kesan yang besar sangat ya, yang berlaku seandainya kita abaikan perkara pentingan ini. Ya. Prof, ada satu soalan daripada rakan kita di media sosial, itu Encik Azman Ibrahim yang merupakan Ketua Persakawan UMP. Soalan dia, perlukah seorang editor itu mempunyai kepakaran yang berkaitan dengan buku yang dia edit? Perlu tak? Kalau saya mengedit buku engineering, perlu tak saya ada latar belakang engineering ataupun cukup sekadar asas editorial saja? Macam mana, Prof? Okey, ada dua perspektif yang saya nak timbulkan dalam isu seperti ini. Yang pertama, isu tentang kemampuan penerbit. Ya. Kemampuan penerbit maknanya adakah penerbit yang menerbitkan buku berkenaan mampu untuk menyediakan editor seperti itu. Editor yang pakar dalam bidang yang berkenaan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua tentang proses penerbitan yang terlibat dalam penghasilan karya itu. Ya. Jadi kita dah bincang tadi dalam setengah penerbit mereka ada editor perolehan. Ya. Maknanya karya itu dihasilkan dengan pengawasan, dengan sokongan daripada editor perolehan yang akan membentuk untuk menghasilkan buku itu. Kemudian setelah selesai manuskrip itu akan disunting oleh editor kopi. Ya? Okey. Jadi editor kopi ini ataupun editor naskah ini, ya, kalau namanya editor naskah, maknanya editor naskah ini dia hanya menyunting ya, isu-isu yang berkait dengan 4C ini, 4C ya, 4C. Clarity ya. Yang pertama C, clarity, jelas, kejelasan. Adakah idea pengarang ini jelas kepada pembaca? Ini editor akan perhatikan ya, jelas ataupun tidak apa yang nak disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua C, yang kedua coherence ya. Kebertautan ini ya. Adakah idea yang disampaikan itu mempunyai ada pertautan, ada kaitan di antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, antara satu chapter dengan chapter yang lain, ya, antara satu apa dengan yang lain. Ini yang kedua. Ya. Kemudian konsistensi, ya, konsisten ni apa ya dalam bahasa Melayu? Ketekalan. Betul ketekalan. Ketekalan maknanya sama saja ya. Katakan penggunaan italic sama. Kalau kita guna satu istilah macam tu saja ya. Maknanya tidak ada ketidak konsisten itu tidak berlaku. Jadi editor akan cek dari segi itulah. Kemudian yang keempat, correctness ya. Dari segi correctness ni dari segi ketepatan. Tepat tak ataupun idea yang disampaikan itu ya. Jadi kalau editor naskah ya, ada kemampuan untuk menjaga 4C tadi ya, saya ingat sudah memadai ya, untuk editor naskah, sudah memadai untuk dia menyunting naskah ya. Walaupun dia tidak ada kepakaran, tidak ada kelulusan yang direct, yang langsung dalam bidang yang dia sunting. Ya. Itu kalau dengan syarat ya, itu syaratnya proses perolehan tadi dah lengkap. Selesai. Selesai. Editor hanya
menyunting dari segi 4C tadi. Tapi dalam keadaan yang sebenar ya, keadaan yang sebenar biasanya kalau dalam pengalaman saya dalam penerbitan di universiti ini, biasanya pengarang dia menghasilkan manuskrip, dah siap manuskrip dihantar kepada penerbit ya. Jadi istilah perolehan itu kurang sikit lah ya. Kabur sikit. Kabur sikit kadang-kadang tak ada perolehan pun ya. Tak ada pun. Tiba-tiba kita terima saja manuskrip untuk diterbitkan ya. Jadi hasilnya kita serahkan kepada editor untuk menanganinya. Editor tak ada kemampuan dalam bidang itu ya. Jadi hasilnya, kesannya editor hanya menyunting di peringkat 4C tadi yang saya katakan tadi ya. Di peringkat konten, di peringkat bidang, di peringkat ilmu yang langsung dalam bidang yang khusus itu, editor tak ada kemampuan ya. Jadi sebab itu pengarang lah, kalau dalam amalan di penerbit universiti sekarang ni, pengarang yang banyak peranan ya. Kita serahkan kepada pengarang kena pastikan betul-betul supaya apa yang dia sampaikan itu betul ya. Betul. Apa yang dia sampaikan itu memang itu betul, itu yang sahih ya. Kerana pengarang akan bertanggungjawab terhadap karya dia nanti ya. Mana tanggungjawab dari segi moral ya. Maknanya kalau salah, orang akan salahkan kepada pengarang ya. Yang itu nama dia yang apa. Walaupun editor yang buat kerja, ini satu sebab itu editor Tuan Sukri ya. Editor ni orang di belakang tabir ya. Orang di belakang, orang yang tak nampak ya. Walaupun buku itu hebat, walaupun buku itu menang pelbagai anugerah, editor ni tetap di belakang ya. Dia tak ada menonjol ya. Yang menonjol pengarang ya. Jadi sebab itu dalam penerbitan apabila terbit sesuatu, yang menanggungnya pengarang menanggung dari reputasi, nama, kalau salah pengarang. Sebab itu pengarang dalam rangkaian penerbitan buku di penerbit universiti di Malaysia, saya ingat secara umum pengarang yang bertanggungjawab yang perlu betulkan, tengok dalam bidang dia itu kena betul lah, sebab jangan bergantung kepada editor, sebab editor tak dapat dalam bidang yang khusus, editor tak dapat membantu. Dia hanya membantu dari segi 4C tadi, persembahan, ejaan ayat, tanda baca, italic ataupun itu pengarang editor boleh bantu. Tapi ilmu yang khusus yang itu pengarang sendirilah kena pastikan. Okay, sekarang ni kita lihat dah banyak aplikasi, banyak sistem yang menyokong editorial punya kerja-kerja lah. Pada pandangan Prof lah, dengan apa kita ada sekarang ni, translate dah boleh buat checking, dan bahasa pun dah beri software yang mana kita boleh double check saja kan. Dengan banyak elemen-elemen teknologi yang ada hari ni, adakah dia sebenarnya memudahkan kerja editorial ataupun tak perlu lagi pihak ketiga wujud lagi, sistem dah ambil alih kerja kita ni? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, editor mungkin kita boleh abaikan ya. Tetapi kerja penyuntingan itu mesti ada. Ya, mesti ada. Cuma kalau dia pengarang memang dia rasa dia memang hebat lah dari segi semua segi lah ya. Dia boleh lah, dia boleh ambil alih tugas editor untuk membuat penyuntingan. Tapi kalau dia pengarang yang tapi biasanya pengarang ni ego dia tinggi lah, dia rasa dia betul lah. Tapi perlulah, perlu penyuntingan tu perlu dibuat. Tapi dengan adanya banyak sekarang ini memang terlalu banyak teknologi yang memudahkan kerja editor ya. Sekarang ni kita umpamanya kita tak menyunting di atas kertas lagi macam dulu kan. Kita menyunting di atas dengan track. Kalau dalam Microsoft kita gunakan tracking kan. Kemudian kalau baca proof, kita baca proof dalam PDF ya. Ini dapat membantu kerja dapat membantu kerja penyuntingan ini dapat dilakukan dengan segera dengan cepat ya. Kemudian dalam proses penyuntingan ini memanglah banyak sekarang ni penyemak ejaan, Dewan Bahasa pun ada penyemak ejaan ya. Cuma saya ingat dari segi inilah ya, dari segi ketepatan itu, walaupun penyemak ejaan itu ada ya,
Tetapi apa nama perlu juga pembacaan itu pembacaan penyemak ejaan secara umum mungkin kita boleh bantu kita tetapi penyuntingan ini ataupun editing ini bukan semata-mata ejaan Dia bukan semata-mata ejaan, dia berkait dengan clarity tadi kejelasan secara keseluruhan, consistency, coherence bukan technical saja Dari segi penyuntingan ni ada dua satu yang kita katakan sebagai microstructure Microstructure ini yang berkait dengan karya secara keseluruhan dari segi persembahan dari segi style. Yang itu memang tak akan bantu ada penyemak ejaan, tak akan bantu kita untuk menjadikan dia ke tahap sempurna Satu lagi microstructure Microstructure ini berkait dengan ejaan, tanda bacaan, konsisten. Yang itu mungkin bantu. Maknanya dalam kata yang lain, pelbagai teknologi yang ada sekarang ini dia hanya membantu dari si peringkat copy editing, penyuntingan naskah. Tapi penyuntingan di peringkat yang lain yang saya ingat yang kita dah bincangkan tadi dari segi pemerolehan dan sebagainya ini tidak banyak membantu. Apalagi kalau kita menyunting Azli kalau kita menyunting menyunting karya kreatif yang karya kreatif itu bukan semata-mata ejaan, dia berkait dengan jalan cerita, dengan plot, dengan keseluruhan Jadi itu penyemak ejaan tak banyak bantu kita berkait dengan style dengan itu. Pada pandangan Prof sekarang saya pernah bertanya lah satu di persidangan, jika kita nak melahirkan satu ataupun nak mewujudkan banyak buku yang hebat, kita mesti ada satu tim editorial yang hebat juga seperti mana kita nak rancang judul, kita mesti nak, kalau kita nak menang anugerah lah hadiah Nobel umpamanya, kita mesti ada satu tim yang bersungguh-sungguh untuk melahir ataupun editorial yang dapat mencari bahan konten yang menarik, yang boleh menunjuk guide pada penulis bagaimana kita nak menang sesuatu pertandingan kan. Jadi ada tak pada Prof di Malaysia ini kita ke arah usaha mematabatkan profession ataupun kerjaya editor ni untuk lebih dapat menghasilkan konten, mencari konten yang baik untuk industri buku kita? Ada tak Prof usaha? Memang ada kita dalam Persatuan Editor Malaysia saya sebagai Presiden Persatuan Editor Malaysia, kita memang saya ingat sudah sejak kita tubuhkan 10 tahun yang lepas kita perancangan kita memang ke arah itu untuk suatu hari nanti menjadikan editor ini satu profession yang bukan sahaja dihormati tetapi juga satu profession yang secara rasmi dapat kita tonjolkan kepada masyarakat umpamanya sekarang ini kita sudah pun untuk sekarang ni seperti yang kita dah bincang peringkat awal tadi, siapa-siapa boleh jadi editor orang yang ada minat dia boleh jadi editor walaupun tak ada kelulusan dalam bidang ini dan sekarang ni kita sudah pun ada kita sudah ada apa yang saya nak katakan istilah yang kita nak pakai Persatuan Editor Malaysia sudah telah kita buat dengan Persatuan Editor Malaysia, kita dengan kerjasama Jabatan Kemahiran di Kementerian Sumber Manusia. Kita telah pun membentuk suatu modul modul untuk kita perkenalkan untuk akhirnya nanti menjadi suatu titik tolak kepada profession editor yang kita cita-citakan itu Sekarang ini umpamanya kita sudah ada 3 level tiga tahap di mana masyarakat ataupun orang ramai terutamanya lepasan sekolah yang mahu berkecimpung dalam bidang editorial ini mereka boleh mengikuti program yang diperkenalkan oleh Jabatan Kemahiran Masyarakat, kalau tak silap saya Kementerian Sumber Manusia So kita sudah sampai sebenarnya kita sudah peringkat diploma Sekarang ni kita sudah level, kita ada 3 level yang kita perkenalkan. Level yang kita dah selesai level 3 Level 3 ni level yang paling rendah lah.
level yang paling rendah lepasan SRP, kita boleh mohon, kemudian level 4, level 5. Level 5 ni kira di peringkat diploma. Jadi perancangan kita pelajar-pelajar ataupun orang yang berminat, mereka boleh mengikuti pengajian ini. Pengajian ini diperkenalkan sekarang ini Akademi Dewan Bahasa dan Pustaka yang menguruskan pengajian di peringkat sijil dan juga diploma ini. Jadi ini itu kompetisi lah. Ya, kompetisi. Untuk kita pastikan supaya mereka yang masuk dalam bidang ini mempunyai ilmu yang asas untuk menjadi seorang editor, seorang pekerja, petugas penerbitan yang ada kompeten, yang ada kompetensi. Itu tujuan kita. Dan kalau kita lihat situasi sekarang lah, ada yang bertanya lah kan, adakah editor, kerja-kerja editor ni boleh buat duit ke? Orang tanya. Kalau jadi editor ni. Kenapa tak boleh? Dia bergantung kepada sikit kesedaran sebenarnya macam mana boleh ke making money from kerja ni. Memang jawapannya memang kita boleh buat duit, maknanya boleh mendatangkan pendapatan kepada sesiapa yang melibatkan diri dalam kerja ini, kerja penyuntingan ini. Dan oleh sebab maknanya apabila boleh buat duit, pihak pengarang, pihak penyedia konten, dia kena bagi duit itu. Itu yang jadi masalah tu. Masalah dia sebab pengarang dia dengan kata lain dia keberatan. Tak nak bayar kan. Bila bayar kos tambahan. Kemudian tapi memang boleh memang boleh kita kalau kita lihat di dalam internet saja pelbagai pelbagai penyedia, pelbagai tawaran, pelbagai servis yang ditawarkan kepada kita untuk menyunting ataupun membaca proof. Ini banyak sekali dan cuma satu perkara lah yang banyak sekarang ni Azli yang saya ialah menyunting tesis yang saya banyak saya juga banyak dapat job untuk ini menyunting tesis. Cuma istilah menyunting tesis itu digantikan dengan membaca proof. Itu yang saya tak setuju tu. Jadi sebab apabila membaca proof lain, membaca proof beza dengan menyunting. Membaca proof ini, membaca proof dia hanya terbatas kepada teknikal saja. Betulkan teknikal, betulkan ejaan, betulkan tanda baca, itu konsisten sikit-sikit tentu tapi tak menyunting dari segi style, dari segi persembahan, dari segi 4C yang saya jelaskan tadi. Jadi istilah baca proof itu digunakan. Jadi orang tawarkan kepada kita, boleh tak tuan tolong baca proof tesis saya. Tapi bila kita tengok tesis dia teruk sangat. Ini bukan level baca proof, ini kena level penyuntingan. Tapi pengarang ni dia guna level baca proof untuk dia bayar murah. Betul. Kalau menyunting kan, copy editing bayar mahal lah sikit kan. Tapi itu yang berlaku lah. Tapi memang boleh buat duit lah. Terutamanya kalau kita ada nama lah, sebab bila orang kita deliver, kalau kita buat kerja dengan baik, pengarang berpuas hati dengan kita, pengarang akan sentiasa gunakan kita. Dia akan jadikan kita sebagai orang yang dia percaya. Jadi bayaran yang dia bayar, yang dibuat itu pun berbaloi dengan kos yang dikeluarkan. Tapi kalau kita bagi kepada siapa-siapa saja yang kita rasa dia boleh sunting, itu yang jadi masalah tu. Hasilnya. Student saya dia kita dah student PhD saya, dia nak submit nak hantar tesis PhD dia. Bila saya baca, teruk sangat ini, you kena hantar kepada editor yang baik. Dia kata saya dah bagi editor, saya dah bayar kepada editor. Editor dari mana? Daripada Fakulti Bahasa Universiti X lah. Kemudian kita tahu tak semestinya orang pandai
bahasa, baik bahasa ataupun orang pakar dalam bidang ilmu bahasa, dia mampu untuk menyunting naskah dengan baik. Dia kerja lain ya. Kadang-kadang tak semestinya dia pakar bahasa sangat ya. Dia bukan bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi kerja dia hari-hari bergelumang dengan bahan bacaan. Dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Sedangkan pakar di universiti itu dia tahulah tentang semantik, tentang sintaksis, tentang apa fonetik. nama yang fonetik dan sebagainya. Tapi hasilnya memang teruk sangat lah. Jadi kepercayaan itu cukup penting. Jadi jaga reputasi ya, kepada editor yang baru. Jaga reputasi, orang akan datang sendiri ya, untuk berikan kita job untuk menyunting ataupun baca proof. Prof, macam mana pandangan Prof pembangunan editor di luar negara? Adakah negara-negara maju ni memberi inisiatif ataupun apa-apa inisiatif yang diberi kepada the one of ecosystem penerbitan itu editor ni? Adakah ada perbandingan tak? Saya ingat apa yang berlaku di luar negara lebih kurang sama dengan kita. Ya. Maknanya editor ini kita rasalah orang dalam bidang editorial seperti Azli rasa kurang dihargai lah. Ya, betul. Kerja-kerja di balik tabir. Ya, memang itulah. Itulah sebenarnya kerja di balik tabir itu satu daripada sifat editor yang menjadikan dia editor yang baik. Ya. Editor maknanya bila kita di belakang tabir kita tak bersifat menonjol kan. Kita tak bersifat kita nak bantu pembaca, nak bantu pengarang ya. Nak bantu komunikasi ilmu itu dapat disampaikan, kalau ada pahalanya kita dapat ya. Dapatlah berkongsi ya. Pahalanya itu sifat editor yang memang sentiasa ada ya. Jadi kalau kita ada sifat itu, kita akan jadi seorang editor yang baik. Ya. Kita akan lama dalam bidang ini. Ya. Tapi kalau kita tak ada sifat itu, kita rasa kecewa lah. Ya. Sebab apabila dapat anugerah pengarang yang dapat apa anugerah, dapat duit pengarang yang buku tu jadi bestseller, pengarang yang dapat nama. Betul. Amalan ni sama dengan di luar negara juga. Ya. Editor memang ada persatuan editor ya, di luar negara ada persatuan editor, terutamanya editor dalam bidang yang khusus ya. Umpamanya editor scholarly editors ya. Ada persatuan editor di di UK umpamanya ya, yang cukup besar ya. Yang cukup besar, ada jurnal dia sendiri, kemudian ada yang cukup besar, tapi untuk bidang ilmu dia ya. Ada jurnal ada editor kanak-kanak umpamanya ya di Amerika ya, yang dalam bidang dia yang khusus ya. Tapi keseluruhan editor itu kurang sikitlah ya. Sebab yang saya katakan tadi, orang editor ni memang sifat dia macam itulah ya. Betul. Dia bukan dia menonjol. Kalau dia mula merasa menonjol diri, dia akan jadi penulis lah kan. Penulis lah. Dia akan jadi penulis kan, dia akan rasa kan. Ada satu kes yang cukup menarik ya. Kerja editor diserahkan kepada pensyarah di universiti lah ya. Pensyarah lain buat buku ya. Kemudian diterbitkan oleh fakulti berkenaan ya. Jadi fakulti itu nak cari editor, siapa nak edit kan. Jadi tugas editing diserahkan kepada seorang pensyarah lain ya. Jadi pensyarah lain ini oleh sebab arahan daripada dekan ya untuk menyunting, jadi dia kena buat kerja lah. Tapi bila dia buat kerja, nama dia tak ada ya. Nama dia tak ada disebutkan dalam mana-mana buku itu ya. Jadi entah macam mana akhirnya pengarang nak nama dia ya. Jadi buku tu dia pun ditulis di dalam buku tu ditulis edited by ya. Disunting oleh ya. Pensyarah yang berkenan, yang menyunting. Bukan, dan tak tahu macam mana kesilapan oleh sebab yang membuat buku tu bukan profesional ya. Akhirnya buku itu, kulit buku nama pengarang tak ada, yang ada edited by oleh editor, oleh pensyarah yang dibebankan menyunting tadi. Ini mungkin dia rasa bro, dia nak edit sampai dia jadi karya asli dia bro. Mungkin dia dah rasa ditulis balik, rewrite. Itu yang timbul ya, itu yang timbul. Kalau dia editor ni dipaksa seperti itu ya. Minat dalaman secara natural tu tak ada ya. Dia dibebankan kepada dia, sedangkan rupanya beban editor macam ni ya.
Nama tak ada, dia di belakang tabir kecil jadi belakang. Sebab tu kita lihat di Malaysia ni kebanyakan editor dia orang tak berapa kenal kan. Ya. Penulis kenal lah, penulis mungkin kenal, tapi orang lain orang kenal dengan pengarang-pengarang yang hebat kan. Tapi editor yang hebat macam Azli ni orang tak kenal. Jadi bersabarlah menjadi editor yang untuk menjadi editor yang baik macam tu. Kita sudah pun nak ke penghujung program kita, Prof. Ya. Saya ada satu soalan bonus pada Prof. Sepanjang PKP, Prof, apa buku yang Prof baca sepanjang PKP ni yang boleh Prof kongsi bersama kita dan juga rakan-rakan kita di luar? Okey, terima kasih. Sepanjang PKP ini memang masa yang diberikan kepada kita untuk membaca. Tapi itulah sekarang ini dengan media sosial yang lebih membanjiri masa kita ini. Jadi kita lebih membaca banyak media sosial. Itu saya sendiri saya sebenarnya pembaca yang tegar jugalah. Tetapi masa untuk membaca sekarang ini lebih banyak ditenggelamkan dengan media sosial. Tapi saya baca jugalah. Buku yang saya baca yang sepanjang PKP ni kalau nampak buku ni terbalik pula Ini tak apa, kami nampak The Book Global History nampak. Ini buku yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun bila ni tahun 2013 Buku ini yang sangat buku yang baru jugalah buku yang saya beli daripada Amazon.com mahal sangat buku ni buku ni RM200 lebih kurang lah tapi buku ni bagus dari segi bidang saya penerbitan saya penerbitan, mengajar penerbitan di Universiti Melaya dan buku ini menceritakan sejarah tentang buku ni buku sejarah tentang buku sejak zaman Mesir purba ni zaman Old Egypt ni 5,000 tahun sebelum Masihi sampailah buku e-book sekarang ini jadi panjang cakupan buku ini ada berapa ni ada 21 bab ada 51 bab buku ni tebal buku ni tebal saya pun tak habis baca lagi saya baca baru peringkat awal-awal 785 halaman memang panjanglah sejarah tentang buku sejak zaman Mesir purba sejak zaman orang guna papyrus peringkat awal orang buat buku sebelum istilah buku ni orang boleh faham waktu itu orang mula menulis di atas papyrus papyrus ni dia sejenis tanaman lah macam pokok nipah lah kalau kita di Malaysia yang tumbuh di Sungai Nil jadi orang Mesir waktu itu dia nak merekodkan pemikiran dia nak merekodkan mungkin hasil tanaman dia jadi dia nak menulis kan jadi nak menulis di atas apa jadi papyrus inilah yang dia guna untuk ganti kepada kertas jadi pokok papyrus tu dia tebang, dia masak batang dia jemur, kemudian dijadikan kertas di atas papyrus itu dia tulis jadi itulah peringkat awal mula-mula manusia ada berfikir untuk merekodkan sesuatu dan alhamdulillah rekod ini masih ada sampai sekarang kalau kita pergi ke ke British Library ataupun British Museum kita pergi ke British Museum di London kita boleh tengok di situ ada banyak papyrus roll papyrus itu dia akan gulung dia akan gulung yang di atas yang boleh ditulis itu di bahagian bawah lah itu dinamakan recto kalau kita tahu tentang buku kan recto tu halaman di sebelah kanan kan betul halaman sebelah kanan tu recto jadi recto tu asalnya daripada kertas papyrus itulah yang boleh ditulis yang itu yang digulung yang disimpan yang sekarang ni masih lagi survive lah yang masih sebab tu orang kita boleh tengok tapi tak faham lah tulisan yang digunakan waktu itu tapi
buku ni bermula di situlah daripada masa itu, kemudian membawa ke zaman Mesopotamia ni di mana di Iraq sekarang lah teknologi di sana buat buku dia tak lagi pakai pakai papyrus lagi dia pakai parchment, dia pakai kulit binatang untuk merekodkan pemikiran ataupun merekodkan perkara-perkara yang direkodkan sampailah Gutenberg ni orang pertama buat mesin cetak buat buku lah, dia cetak buku. Gutenberg ni 1450-an lah itulah orang pertama buat buku dengan mesin cetak kemudian sampailah tahun 20-an dengan revolusi paperback di Amerika dan juga di China juga dibincangkan dalam buku ini tentang buku di China. China adalah negara pertama yang menghasilkan kertas kertas dalam arti kata yang kita faham sekarang ini. Orang yang pertama orang Cina yang buat. Nama dia Sailun. Sailun ini orang yang bekerja di istilah UNACH. Orang UNACH ni pekerja istana yang memperkenalkan kertas dan kalau kita baca buku Hart Michael Hart 100 the most influential person in history nama Sailun ini nama yang ke-6 Gutenberg nama yang ke-7 kalau saya tak silap ini orang yang berperanan kepada manusia untuk memperkenalkan bahan bacaan yang memandaikan manusia seperti yang kita semua pandai-pandai sekarang inilah asalnya di situlah Sailun abad kedua selepas Masihi jadi sampailah sekarang ni saya tak habis lagi baca, saya sampai peringkat Gutenberg. Satu buku kupasan yang menarik daripada Prof Prof, insya-Allah kalau kita dapat berkongsi boleh lagi kita sambung, tapi oleh kerana masa pun dah berada di penghujung, saya mewakili pihak penganjur Prof mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf sepanjang raya ni kalau ada salah silap sepanjang penganjuran kita. Insya-Allah Prof kita akan bertemu lagi daripada masa ke semasa dalam program yang akan datang. Jadi pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton siri kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan klik page penerbit Yusuf Faham. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sekali lagi. Terima kasih, sama-sama kembali.